Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah tren jenayah semasa penularan pandemik COVID-19, dan ini juga bagi saya merupakan seperti yang saya katakan merupakan topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang dihormati CP Datuk Huzair Mohamad, iaitu pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia. Jadi Tok, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih Tok. Dah hampir bersara baru datang. Jadi apa pun kami cukup berterima kasih atas kesediaan Datuk bersama dengan kami di Ruang Bicara PDRM ini. Terima kasih Tok. Dan ini merupakan satu topik yang cukup penting sebenarnya, dan anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami seperti biasalah secara live di Facebook dan juga di YouTube Bernama TV. Baiklah, mungkin buat permulaan inilah tu ya. Kita tahu Jabatan Siasatan Jenayah telah pun lama wujud dalam PDRM. Dan mungkin sebagai pengenalan ya, mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan Jabatan Siasatan Jenayah ini, Tok. Terima kasih Tok. Seperti mana yang sedia maklum, Jabatan Siasatan Jenayah ini adalah salah satu daripada 10 jabatan di bawah PDRM. Dan Jabatan Siasatan Jenayah ataupun adalah 4 daripada yang tertua dalam jabatan di dalam PDRM lah. Sebagai pengenalan, visi dan misi Jabatan Siasatan Jenayah, bagi visinya ialah untuk membebaskan negara dan masyarakat Malaysia dari jenayah agar rakyat hidup dalam keadaan selamat, aman dan sejahtera. Manakala dari misi pula mengesan, menangkap dan mensabitkan penjenayah mengikut kehendak undang-undang. So ini adalah visi dan misi PDRM lah. Manakala peranan dan tanggungjawab Jabatan Siasatan Jenayah ataupun JSJ pertama adalah untuk menjadikan Malaysia bebas dari ancaman jenayah. Yang kedua, mengumpul dan memproses risikan jenayah. Dan ketiga, mengesan, menangkap dan mendakwa penjenayah di mahkamah. Manakala yang keempat, menjalankan operasi penguasaan undang-undang jenayah. So ini adalah antara tugas, peranan dan tanggungjawab JSJ. Di Bukit Aman, JSJ ini terbahagi kepada 15 bahagian. So dalam 15 bahagian ni yang didahului oleh urustia JSJ lah, yang mengendalikan isu-isu tentang pentadbiran JSJ. JSJ ni di bahagian-bahagian ni dimulakan dengan alfabet D. So banyak kita dengar, selalu yang orang dengar D7 dengan D9. So dia daripada D1 ataupun D1 hinggalah ke D14. So D1 adalah bahagian perancangan dan strategi dan latihan yang mana membuat kerja-kerja untuk perancangan strategik bagi JSJ. Yang bahagian D2 adalah bahagian pendaftaran jenayah, bahagian cap jari. So pendaftaran jenayah, kita ada pendaftar jenayah cap jari Malaysia dan Singapura. So dia telah diwartakan, pegawai ini telah diwartakan sebagai pendaftar cap jari Malaysia dan Singapura. Sebab Singapura pun hantar dia punya cap jari di Malaysia. Manakala bahagian D3 pula adalah bahagian yang menangani perdagangan orang dan penyelundupan migran. So D3 ni adalah satu bahagian yang barulah dalam CID. Dan bahagian D4 adalah bahagian risikan, operasi dan bahagian rekod. Dan yang menarik ni, di bawah D4 ni kita ada CCIU, Criminal Central Intelligence Unit, adalah di bawah D4. Bagi bahagian D5 adalah bahagian perundangan yang mengkaji kertas-kertas siasatan untuk dibawa pertuduhan di mahkamah. Ini adalah bahagian perundangan lah. Bahagian D5 atau D5.
Manakala bahagian D6 adalah bantuan teknik dan siasatan, soal siasat, cap jari, mengesan cap jari di lokasi-lokasi tempat kejadian, dan juga K9 ataupun dulu kita panggil dog unit. K9 juga di bawah D6. Dan seterusnya adalah bahagian D7, D7. Ini ramai orang minat lah. Kalau interview pun orang minta lah masuk D7. So inilah bahagian menangani jenayah perjudian, maksiat dan gangsterism. So bahagian D7, dan seterusnya bahagian D8, bahagian operasi khas yang mengendalikan kes-kes penculikan dan bantuan teknik. Dan satu lagi bahagian yang menarik itu bahagian D9, itu bagi jenayah berat yang mengendalikan, memantau kes-kes bunuh, kes samun, kes senjata api dan lain-lain. Dan kita juga mempunyai bahagian D10 iaitu bahagian forensik yang mengenali tempat kejadian dan buat analisa. Dan bahagian D11 adalah bahagian yang mengendalikan jenayah seksual. Dan D12 adalah Interpol. Interpol pun di bawah JSJ. Dan bahagian D13 kita ada data DNA. So data DNA ni semua DNA datanya ada dekat D13. Dan satu lagi bahagian yang baru ditubuhkan adalah bahagian D14 yang menangani jenayah terancang. Bahagian pengawasan dan bahagian tahanan, D14. Okey, jelas apa yang Datuk sebut. Tapi ialah sebagai orang lama sebenarnya tu dalam JSJ ini sendiri. Apakah Datuk berpuas hati sebenarnya dengan performance, dengan prestasi kekitangan JSJ semasa Datuk menjadi pengarah? Alhamdulillah, saya memang amat berpuas hati dengan pegawai-pegawai dan anggota yang berada di bawah saya. Sebab saya berada di JSJ ni sejak saya pangkat DSP lagi. Hinggalah ke CP, saya dalam CID, dan saya amat berpuas hati atas prestasi pegawai-pegawai dan anggota di dalam CID sekarang lah. Dan banyak kejayaan-kejayaan yang telah sama-sama kami berjaya selesaikan. Kalau kita tengok ke belakang dalam 3-4 tahun dulu, kes-kes high profile yang timbul kebanyakan yang kita solve. Contohnya kes pendakwa raya Kevin Morris. Itu tim di bawah kena saya jugalah. Dan beberapa kejadian-kejadian, insiden-insiden yang menarik perhatian. Contohnya di Pulau Pinang ada satu datuk dipanggil Datuk M yang kena tembak di tepi highway. So kita manage to menangkap dan tuduh mereka di bawah jenayah terancang, yang di Penang. Kalau di Johor kita tengok ada geng yang melanggar mangsa di stesen minyak di Taman Pelangi. Pun itu Gigi Tong di Johor pun kita dapat menyelesaikan kes tersebut. Dan kalau Datuk ingat di Setapak itself, di persimpangan traffic light, satu kereta berhenti dan 2 buah motosikal berhenti turun, dan kita manage tu kita dapat solve the case, dan kita dapat juga menangkap lebih kurang 65 orang yang terlibat dalam kes ini. Dan prestasi memang Alhamdulillah. Pegawai dan anggota yang berada dalam JSJ, sejak saya di dalam JSJ memang Alhamdulillah mereka telah perform. Okey, kita harus mengucapkan tahniah kepada Datuk dan rakan-rakan di JSJ, tetapi itu bukan pengakhirannya sebenarnya tu ya. Dan kalau kita lihat daripada pelaksanaan apa yang berlaku sekarang inilah, ialah kita sudah menghadapi pandemik COVID-19, kita menghadapi pula PKP, ada pula PKPB dan juga PKPP. Jadi apakah ini Datuk melihat sebenarnya telah memberi impak ataupun kesan kepada trend jenayah di Malaysia secara keseluruhannya tu? Baik tu. Di Malaysia kita mengukur jenayah mengikut jenayah indeks dia. So jenayah indeks ni didefinisikan sebagai jenayah yang kerap dilaporkan dan yang mempunyai signifikan sebagai petunjuk kepada keadaan jenayah di sesuatu negara itu. So kita menggunakan kaedah inilah. Bagi tempoh PKP, PKPB dan PKPP itu, trend jenayah semasa negara bagi tempoh tersebut menunjukkan penurunan begitu ketara sekali. Menurun begitu ketara sekali itu. Kalau kita tengok
PKP telah declare 18 Mac 2020 sehinggalah kita mengambil pengiraan sehingga ke 15 April 2021 ni 394 hari dan kita tengok ke belakang 394 hari ke belakang juga kalau kita tengok 17 Mac 2020 ke belakangnya adalah 18 Februari 2019 394 hari juga. So untuk 18 Mac hingga April 2021 ni kes yang dicatatkan adalah 39,276. Sebelum tu 54,920. So ini menunjukkan penurunan yang begitu ketara, 18,644. Kes yang bersamaan dengan 32.2% menurun. So ini menunjukkan semasa tempoh PKP ni memang jenayah menurun. Sebab apa jenayah menurun? Salah satu perkara PKP juga memberi impak kepada jenayah kerana kehadiran pasukan-pasukan uniform di lapangan. Betul. So pasukan-pasukan uniform di lapangan yang terdiri daripada PDRM, ATM, Rela, JPM dan pihak berkuasa lain yang menjalankan pemantauan SOP ni berada di mana-mana. Di shopping mall, di gerai-gerai makan, di restoran, di sekatan jalan raya dan sebagainya. Ini juga telah menutup peluang-peluang kejadian berlakunya jenayah. Dan di samping itu juga PDRM sendiri, tugas-tugas rutin PDRM masih lagi kami laksanakan. Dan contohnya pencegahan jenayah, anggota-anggota MPV ataupun ronda berkereta ni dan juga ronda motosikal ataupun URB ni masih lagi melaksanakan rondaan masing-masing. So bagi tim-tim lain yang menjalankan penyiasatan macam CID, narkotik dan sebagainya, masih kami menjalankan siasatan lagi. Dan tangkapan serta pendakwaan di mahkamah juga kami laksanakan. Itu juga menyebabkan dalam tempoh PKP ini trend jenayah adalah menurun. Dan contohnya kita tengok tangkapan dalam tempoh PKP ni, pihak polis telah menangkap seramai 24,623 orang penjenayah yang melakukan pelbagai jenis jenayah lah. 24,623 orang yang kita telah buat tangkapan. Dan di samping itu juga mereka yang tega ni, yang sering melakukan jenayah ni, kita ambil tindakan di bawah undang-undang pencegahan ataupun di bawah POCA, Preventive of Crime Act ni, seramai 2,264 orang yang telah diambil tindakan di bawah undang-undang POCA ni. So ini semua adalah satu yang menyebabkan penurunan jenayah, indeks dan jenayah lain dalam masa tempoh PKP ni. Saya tertarik hati bila Datuk Wazir sebut tentang jumlah 24,623 yang melakukan kesalahan semasa PKP ini. Jenayah yang mungkin kalau Datuk adalah secara ringkasnya pun yang paling banyak sekali dilakukan, jenis jenayah yang paling banyak dilakukan semasa PKP ini tu, semasa kita menghadapi COVID-19 ini. Yang kebanyakan jenayah ni dibagikan kepada dua, jenayah harta benda dan juga jenayah kekerasan. Yang lebih kepada jenayah harta benda tu. Harta benda. Namun tu kalau kita tengok yang seterusnya, kalau kita tengok dalam media-media semasa awal PKP dulu ataupun MCO dulu, kita tengok jenayah terhadap kaum wanita ni. Jenayah terhadap kaum wanita, kanak-kanak dan jenayah seksual ni banyak dipamerkan di media-media barat. Dikatakan jenayah ni semasa pandemik COVID ni meningkat. Di Malaysia juga ia boleh meningkat jika kita tidak mengawalnya. Dan trend bagi jenayah wanita terhadap wanita, kanak-kanak dan jenayah seksual ni bagi tempoh PKP ni berjumlah sebanyak 13,023 kes tu. 13,000.
Berbanding dengan 12,333, ia juga menunjukkan penurunan lah. Tapi cuma 5% saja. So 5% ini sejumlah yang menurun sebanyak 693 kes. Namun di sebalik kategorinya ni, bagi trend terhadap wanita, kanak-kanak dan jenayah seksual ni, ada kategori tertentu yang menunjukkan peningkatan. Contohnya kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. So kesalahan seksual terhadap kanak-kanak ni yang melibatkan kesalahan bukan physical contact. Seperti membuat capaian kepada pornografi kanak-kanak, dan abang seksual bukan fizikal, itu menggunakan perkataan atau menunjukkan perlakuan seksual lucah dalam bentuk audio ataupun visual kepada kanak-kanak. Ini menunjukkan peningkatan juga tu. So peningkatan yang kita tengok ni semasa PKP ni adalah sebanyak 24 kes menunjukkan peningkatan. Mengapa yang menyumbang peningkatan ni? Faktor yang menyumbang kepada peningkatan ni adalah penggunaan media sosial yang luas. So itulah yang menyebabkan peningkatan terhadap kesalahan seksual terhadap kanak-kanak ni. Di samping tu ada kes-kes keganasan rumah tangga yang di bawah kategori jenayah terhadap wanita ni. So keganasan rumah tangga juga menunjukkan peningkatan sebanyak 9%, ataupun 606 kes. Peningkatan ni kita dapat lihat pada awal tahun 2021 ni. So 2021 Januari, Februari, Mac ni nampak begitu ketara peningkatan ni. Purata lebih kurang 630 kes dalam satu bulan. Sebelum tu, semasa bulan Mac hingga Disember, cuma lebih kurang 400 kes saja yang berlaku. Tapi kebelakangan ni telah menunjukkan peningkatan. Mungkin punca utama kes-kes keganasan rumah tangga ni adalah ekonomi. Isu pengaduhan akibat masalah kewangan, masalah penyalahgunaan dadah, dan juga tekanan perasaan. So ada juga kemungkinan faktor-faktor kemerosotan ekonomi ni, ekoran daripada sumber-sumber pendapatan, hilangnya sumber-sumber pendapatan akibat COVID ni. Okey Tok, kita akan sambung lagi semakin berinformasi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Datuk sehinggalah ke saat ini. Tapi seperti biasalah, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara PDRM ini yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara PDRM, dan kita masih lagi sebenarnya bercakap tentang satu topik yang cukup penting sebenarnya, iaitu trend jenayah semasa penularan pandemik COVID-19, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan yang dihormati CP Datuk Huzair Mohamad, iaitu Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah di Polis Diraja Malaysia. Baik, sesuatu yang juga penting barangkali untuk kita war-warkan kepada penonton Datuk, peranan ataupun penugasan yang dilakukan oleh pihak JSJ sendirilah dalam usaha untuk mengekang ataupun mengawal pandemik ini. Adakah peranan yang dimainkan oleh pihak JSJ juga, Tok? Ya, terima kasih, Datuk. Di samping pihak JSJ melakukan siasatan, pelibatan JSJ juga di peringkat awal semasa pandemik ini, kami telah diarahkan untuk melaksanakan beberapa penugasan. Yang pertama, tugas kami yang pertama adalah mengesan peserta-peserta perhimpunan tablik di Masjid Seri Petaling dulu pada 27 Februari dan 1 Mac ni 2020 ni, telah diadakan perhimpunan jemaah tablik ni di Masjid Seri Petaling, yang mana dihadiri lebih kurang 14,000 ke 15,000 peserta-peserta dari dalam dan luar negara. Selesai saja perhimpunan tersebut, mereka semua kembali ke tempat masing-masing, dan disitulah kita tengok penularan wabak ni terlalu cepat. Berlaku di seluruh Malaysia, di Sabah, di Kelantan, telah ada yang mereka yang telah positif.
Saya semakan didapati bahawa penularan ni adalah asalnya daripada perhimpunan tabligh ni. So apa tugas kami? Kami kena mengesan mereka ni yang hadir di perhimpunan di Masjid Seri Petaling ni, dengan mengarahkan mereka untuk pergi buat saringan di PKD, di Pusat Kesihatan Daerah, di tempat masing-masing. Alhamdulillah kita manage tu kesan dia orang ni semua, dan dia orang telah lakukan saringan, dan misi ini saya kira berjaya lah. Kita dapat bersama-sama dengan bantuan pihak tabligh itu sendiri. Memang sebenarnya mereka memberi kerjasama yang begitu baik sekali. Dan seterusnya itu pihak KKM juga meminta bantuan kami untuk mengesan kontak rapat pesakit-pesakit COVID-19 ni. So sekiranya seorang pesakit itu didapati positif, siapakah kontak rapat dia? So apabila KKM minta bantuan daripada CID ni, JSJ, so kita mempunyai tools untuk mengesan siapa family members dia. So kita boleh bantu dengan memberi maklumat kepada pihak KKM supaya mengarahkan family members yang mana yang mereka yang positif ni untuk pergi buat saringan. Bila mengesan, bila Datuk sebut tentang mengesan kontak rapat itu, ada tak masalah yang timbul sebenarnya? Bukan, ada juga kalau kita lihat kadang-kadang mereka pergi ke sesuatu tempat lah, ke shopping kompleks dan sebagainya. Kadang-kadang ialah mungkin dia buat pengesanan komik dan sebagainya, tapi nama tu tak ada dan sebagainya. Jadi itu beri masalah tak kepada pihak? Sudah semestinya memberi masalah untuk tindakan ni, untuk mengarahkan mereka ni membuat saringan. Sebab tu kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mematuhi SOP yang ada ni. Tetapi masa yang kami buat dulu tu adalah di peringkat awal. Kita belum ada lagi MySejahtera, semua tu. Sebab tu kita kena pergi on the ground untuk pesan dia orang ni. Sebab tu dia, saya ingat masa the first wave tu kita manage to control. Dan di samping tu juga pihak kami telah diarahkan untuk melaksanakan ops benteng. So benteng ni adalah untuk menyekat kemasukan pendatang asing ni yang ada kemungkinan akan membawa virus tu. So kami telah diarahkan untuk melaksanakan ni, dan operasi yang telah dilaksanakan oleh pihak JSJ saja pada ketika itu kami telah berjaya menahan sejumlah 3,536 orang, dan pecahannya adalah sebanyak seramai 971 adalah tekong-tekong yang kita telah tangkap. Dan bakinya 2,565 adalah migran. So mengapa kita target tekong-tekong ni? Tekong-tekong ni lah yang mengatur orang-orang daripada seberang ni untuk datang ke sini. So sebab itu kita punya target adalah tekong-tekong ni, bagi memutuskan juga daripada sindiket-sindiket ni. Dan di samping itu pihak kami juga telah mengambil tindakan di bawah SOSMA, yang menggunakan prosedur SOSMA, dan menuduh mereka ni di bawah jenayah terancang. Selama 80 orang kita telah tuduh tekong-tekong ni di bawah jenayah terancang. Dan mereka ni masih lagi di dalam riman penjara lah. So itu adalah antara tugas-tugas di peringkat awal semasa pandemik ni. Tetapi sekarang masa kini pihak JSJ telah dipertanggungjawabkan untuk membuat pemantauan di premis-premis hiburan. So melalui bahagian D7 tadilah. So di semua peringkat, di Bukit Aman, di peringkat negeri kontijen dan juga di daerah, kami telah membuat pemantauan dan pemeriksaan di premis-premis hiburan ni. Dan hasil serbuan yang telah dibuat iaitu sejumlah 1,239 premis yang telah dibuat serbuan di seluruh negara. Dan hasilnya 13,081 orang telah kita compound. Dan di samping itu juga kita telah menangkap mereka yang berada di pusat hiburan ni atas pelbagai kesalahan lain. Mereka ni adalah sejumlah 5,649 orang yang kita tangkap semasa buat serbuan tu. Termasuklah
yang bekerja, yang owner di tempat tu, dan juga ada kesalahan-kesalahan yang mungkin wanted person ke apa, kita tangkap macam ni. So 5,649 orang yang telah kita tangkap semasa kita buat serbuan di pusat-pusat hiburan itu. Bila kita cakap tentang compound ini pun kadang-kadang timbul salah faham di kalangan masyarakat, malah mereka yang mungkin juga ditahan atas kesalahan terutamanya di premis-premis hiburan dan sebagainya. Mereka sendiri mempersoalkan tentang compound yang dikenakan. Penjelasan daripada Datuk lah supaya mereka mendapat satu gambaran yang jelas bahawa bila compound dikenakan itu adalah mematuhi ataupun mengikut peruntukan ataupun undang-undang yang sedia ada sebenarnya. Betul. Kerana telah terbentuk yang mana jumlah ataupun harga kompaun itu telah ditetapkan begitu. Sebab itulah kompaun-kompaun yang dikeluarkan 10,000 kepada individu, 50,000 kepada peniaga-peniaga atau perbadanan untuk kilang dan sebagainya. So memang telah ditetapkan itu. Pihak polis cuma melaksanakan tugas kami saja. Dan seperti mana yang telah diwar-warkan, setiap kompaun yang dikenakan boleh dirayu. Kita boleh membuat rayuan. Kita boleh membuat rayuan dan pihak KKM mempunyai kuasa untuk menguratkan kompaun-kompaun berkenaan. Okey, satu lagi isu juga yang saya nak berkongsi sebenarnya Datuk lah. Tadi pun Datuk sentuh sebentar selalulah tentang jenayah yang dilakukan dengan menggunakan media sosial, tak kira lah sama ada internet dan sebagainya. Jadi bagaimana kadang-kadang berlaku jugalah penyalahgunaan dalam penyebaran maklumat yang tidak tepat, maklumat yang salah. Kadang-kadang ada unsur-unsur fitnah juga dimainkan dalam media sosial dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak JSJ, apakah pihak JSJ juga terlibat sebenarnya dalam siasatan yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan seperti ini tu? Sebelum tu ada dua jabatan dalam PDRM ni yang menyiasat kes-kes sebeginilah bagi penggunaan internet sebenarnya, iaitu JSJ sendiri, yang mana JSJ menyiasat komen-komen yang sensitif yang boleh menggugat keamanan dan juga berita-berita palsu yang sengaja ditularkan. Itu di bawah JSJ lah. Manakala bagi pengguna internet yang lain, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial yang menyiasat kes-kes jenayah berkaitan dengan penipuan, penjagaan, penipuan di bank-bank dan sebagainya. Itu ada dua bahagian yang menyiasat. Jadi bagi sepanjang tempoh PKP ni, pihak JSJ telah membuka sebanyak 1,790 kertas siasatan. Yang ini daripada peringkat awal itu hari lah. Daripada peringkat awal itu hari. Dan lazimnya siasatan yang kita buka ni adalah selari dengan menggunakan peruntukan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia. Jadi oleh kerana menggunakan penggunaan internet ni, dan kita akan siasat dua seksyen. Dan antara kesalahan-kesalahan yang kita buka yang mempunyai elemen-elemen seperti di bawah kanun kesiasaan, contohnya lah di bawah Seksyen 500 iaitu fitnah. Fitnah di bawah Seksyen 504 kanun kesiasaan mengaibkan dengan niat untuk pecah keamanan yang sahaja dia tularkan. Dan Seksyen 505 kanun kesiasaan kenyataan yang mendatangkan khianat awam. So inilah ada antara seksyen-seksyen yang kami siasat lah. Di samping tu di bawah akta hasutan juga, mana contohnya di bawah Seksyen 3 kebencian atas penghinaan, membangkitkan kemarahan kepada rakyat, mendatangkan kebencian dan penghinaan supaya tidak setia kepada negara, timbul rasa tidak puas hati kepada yang di-Pertuan Agong, mengembangkan perasaan jahat dan mempersoalkan taraf dan hak dan sebagainya lah. So ini pun kes-kes yang dibuka oleh JSJ. Dan di samping itu kita fokus juga kepada 3 isu utama yang melibatkan 3R: rulers, religion and races. Kalau 3 perkara ni kita akan ambil tindakan, kita akan buka. So benda-benda yang sensitif beginilah. Dan kita juga menyiasat kes-kes yang melibatkan individu yang berpengaruh, yang berprofil tinggi, yang mempunyai elemen jenayah, yang juga kita siasat lah. Dan kebelakangan ni kita
kes-kes di bawah undang-undang di bawah Akta 342 ni, pencegahan dan pengawalan penyakit yang pelanggaran SOP yang mana kita buka, dan di bawah ordinan darurat yang telah disediakan bawah ni. So terdapat 10 kes yang kita dah buka di bawah ordinan darurat 342 ni. Sakai. Okey, Datuk, satu yang tak tahulah sama ada Datuk boleh memberi pandangan dan juga komen berkaitan dengan isu inilah. Ada juga mainan di luar sana, di kalangan masyarakat, di kalangan media sosial terutamanya lah. Mereka mengatakan bahawa tindakan-tindakan yang dibuat oleh PDRM, tak tahulah sama ada pihak Jabatan Siasatan Jenayah sendiri ataupun tidak, seolah-olah memilih bulu. Ada yang mengatakan bahawa jerung dilepaskan, tetapi ikan jerung dan perbandingan itulah bilis dilepaskan, dan ada pula mengatakan bahawa ada kumpulan tertentu ambil tindakan golongan-golongan kayangan dilepaskan dan sebagainya. Jaminan yang diberikan yang ingin disampaikan oleh pihak Datuk sendiri dalam mainan seperti ini dalam media sosial khususnya tu. Saya pernah memberi kenyataan media semasa saya di Negeri Sembilan dinilai, semasa peresmian IP dinilai, dan saya menyatakan kita tidak ada pilih bulu. Ketika itu kalau tidak silap saya, kita buka lebih kurang 12 kertas siasatan yang melibatkan semua. Dan saya nyatakan bahawa even timbalan menteri pun kita compound, menteri pun kita compound. Saya ada statistik dia, tapi tidak untuk hari ini lah. Memang semua kita ambil tindakan. Tidak perlu saya nyatakan timbalan menteri yang mula-mula sekali di Perak kita compound, dan of course di ibu negara ni pun kita dah compound. Tidak ada pilih perlu. Dan ada yang menyatakan mengapa perlu bila seorang itu yang mempunyai pangkat dan sebagainya, kita perlu buka IP, yang lain terus compound saja. Itu ada beza je. Apabila kita mengisu compound, kesalahan itu dilakukan di hadapan kita, manakala kesalahan-kesalahan lain yang telah dimuat naik dalam media sosial ni, baru yang kita tahu ada berlakunya kesalahan. Sebab itulah kita kena buka kesalahan siasatan, kita kena siasat. Itu beza dia. So ramai yang kata pasal apa yang orang biasa ni je, orang biasa terus compound je, laku salah terus compound je. Bila ini sikit nak buka kesalahan siasatan, kita tak ada masa kesalahan tu dilakukan. Apabila ini berlaku yang orang kata ni tak betul, bukan. Sekiranya kita compound immediately, kita berada di sana, kita akan compound. Dan juga kita akan di situ juga kita compound. Apabila dimuat naik oleh netizen tentang kesalahan yang mana kita tak tahu berlaku, di situ kita buka kertas siasatan. Dalam soal ini juga Datuk lah, saya tahu Datuk memiliki tugas dan tanggungjawab yang cukup berat sebenarnya. Tetapi Datuk juga manusia biasa sebenarnya. Dan apakah Datuk merasa terguris, merasa kecewa kalau ada pihak yang seolah-olah memperkecilkan peranan yang dimainkan oleh PDRM? Kita bercakap tentang compound sebagai satu contoh lah. Kita lihat ada media yang mengatakan bahawa seolah-olah pihak polis tidak menggunakan otak, ada otak tapi letak di lutut dan sebagainya. Jadi sebagai manusia biasa dan sebagai seorang pengarah di Jabatan Siasatan Jenayah di PDRM sendiri, apakah Datuk merasa cukup kecewa dengan kenyataan seperti ini yang dimainkan dengan begitu meluas sekali? Ya, sudah tentu. Apabila komen-komen sebegini dibuat, in fact, pegawai yang mengeluarkan isu compound, yang mengisukan compound berkenaan, sudah tentu manusia biasa juga. Dia mempunyai keluarga dan sebagainya lah. Sebab itu dia mengambil keputusan untuk membuat laporan polis. Dan kertas siasatan kita telah buka, dan kita akan bertindakan. Kita akan bertindakan mengikut lunas undang-undang yang ada. Dan itulah supaya semua orang lebih berhati-hati dalam mengeluarkan komen-komen seperti itulah di masa yang akan datang. Selain daripada berhati-hati, satu lagi aspek yang saya nak dapatkan pandangan Datuk jugalah. Ini pun berlaku jugalah tentang kebenaran yang diberikan, misalnya kepada golongan, pada individu, kepada seseorang untuk merentas negeri dan sebagainya. Ada juga yang melakukan penipuan daripada kertas kelulusan yang diberikan dan sebagainya. Nasihat dan juga pandangan Datuk dalam isu-isu seperti ini supaya tidak berlaku secara berleluasa tu. Ya, tidak sewajarnya kita
menggunakan dokumen yang tak betul untuk pergerakan kita. Kalau kita ambil tindakan yang lebih drastik lagi, mungkin akan menimbulkan kemarahan pada individu atau kumpulan-kumpulan tertentu ni. Saya tidak wajar sama sekali lah pergi memohon. Kalau betul-betul urgent, kalau betul-betul satu perkara yang mustahak, buat permohonan, betul. Apa perlu kita menipu untuk untuk mendapat kebenaran untuk merentas negeri dan sebagainya. Buat permohonan yang genuine, kita akan lulus. Tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Bawa dokumen-dokumen sokongan dan sebagainya. Kalau nak hospital, ke hospital dan sebagainya. Tidak ada isu yang kalau sekiranya agak sukar untuk kelulusan, mungkin tak genuine lah. Tapi sengaja dimain-mainkan. Okey. Baik, kami tahu bahawa Datuk dah akan bersara tidak berapa lama lagi lah, dan Datuk dah begitu lama sekali bersama dengan PDRM, dah lebih 30 tahun tu bersama dengan PDRM. Dan di Jabatan Siasatan Jenayah sendiri pun Datuk begitu banyak pengalaman. Sebenarnya mungkin boleh kita kongsi tu pengalaman Datuk sendiri lah. Kalau kita bercakap tentang jenayah 10 hingga 20 tahun dahulu lah, dengan apa yang situasi ataupun senario jenayah sekarang ini, pengamatan dan juga pengalaman Datuk yang mungkin boleh kita kongsi bersama tu. Okay, Tok, kalau kita tengok jenayah ni di mana-mana pun dia akan berlaku lah. Yang pentingnya kita kena mencegah dia dan mengawal dia. Kalau kita tidak akan mencegah dan mengawal dia akan berlaku, dia akan bertambah lagi. Dan dulu kalau kita tengok banyak jenayah-jenayah jenis kekerasan ni, now trend dah sedikit berubah. Pelbagai bentuk jenayah baru yang muncul sejak akhir ini, contohnya seperti jenayah cyber, judi online, dan penipuan secara online dan sebagainya. So perkembangan ini dalam bentuk jenayah yang dilakukan memaksa undang-undang dipinda. Ini pun kita ada buat proposal tentang judi online. Kita telah membuat cadangan untuk meminda Akta Rumah Judi Terbuka ni. Kalau tak silap saya, rumah judi terbuka ni tahun 1967 dulu lagi. Judi online tak ada lagi. So kita kena pinda undang-undang ni bagi memastikan bahawa tindakan yang lebih drastik diambil terhadap perjudian ni. Dan sebagai contoh, apabila berlaku perubahan begini, tempoh masa dan bentuk-bentuk modus operandi jenayah bertukar-tukar, kalau kita tengok undang-undang terpaksa dipinda. Sebagai contohnya, kanun kesiksaan telah dipinda sebanyak 20 kali sejak negara kita merdeka ni. Dan begitu juga dengan penggubalan undang-undang baru. Kita perlukan undang-undang baru untuk kita membenteras jenayah. Contohnya jenayah yang khusus, kita telah ada undang-undang baru, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran, ATISOM kita panggil. Dan begitu juga dengan Akta Pencegahan Jenayah. Akta Pencegahan Jenayah dulunya kita ambil tindakan di bawah pencegahan jenayah ni, kita ambil ordinan darurat, tapi telah masukkan bersama dengan ISA dulu. So kita telah gubarkan undang-undang yang baru di bawah POKA. Dan di samping itu juga bersama-sama dengan POKA ni, atas kesalahan langkah-langkah khas SOSMA. Okay. Ini adalah dilahirkan sama dengan POKA sebab ISA dan ordinan darurat dimasukkan. Dan itu begitu juga kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, dan akta keganasan di bawah POTA. So benda-benda baik ini akan mengikut peredaran masa. Apabila berlakunya modus operandi yang baru, kita terpaksa pindah perubahan bersesuaian dengan perubahan teknologi. Balik pada soalan Datuk, beza 20 tahun dulu dengan sekarang ni. Contohnya tu kalau kita ambil purata jenayah 10 tahun dulu, contohnya daripada tahun 2002 hingga 2010, jumlah kesalahan ataupun jumlah jenayah yang dicatatkan dalam tempoh 10 tahun, dia punya average adalah 181,000 lebih.
Kemudian kalau kita bandingkan tahun 2011 hingga tahun 2020, nampak penurunan dia. Purata cuma 116,000 saja. Ada perbezaan. So maknanya dulu jenayah lebih tinggi pada 10 tahun dulu dengan 10 tahun sekarang ni tinggi. Lebih kurang 17% perbezaan dia. Bagi jenayah kekerasan itu yang melibatkan kes-kes yang ganas ni, seperti samun bank, samun kedai emas, kita panggil cargo, ops cargo ni hijacking, hijacking kontena-kontena ni, kes-kes colek, kes-kes bunuh bersenjata api, kes-kes cuba bunuh bersenjata api dan samun bersenjata api, menunjukkan penurunan yang ketara sekali, amat ketara, bermula pada tahun 2009 hinggalah ke tahun 2020. Sebagai contohnya tu, pada tahun 2020 kes samun kedai emas kosong, tidak berlaku langsung di Malaysia tahun 2020. Sebelum tu tahun 2009 ada 35 kes samun kedai emas, contohnya lah. Dan tahun 2013 24 kes samun kedai emas. 2020 kosong. Kalau kita tengok samun bank pula, samun bank 2020 ada 2, dan sebelum tu 2011 ada 5 kes samun bank, dan 2009 ada 4 kes samun bank. Manakala kes hijacking yang mana menunjukkan penurunan begitu ketara sekali, tahun 2020 ada 3 kes saja. Tahun 2014 ada 75 kes, dan tahun 2009 ada 65 kes. Banyak beza kot, beza dia. Begitu juga dengan kes-kes colek, kes-kes colek, kidnapping untuk ransom ni. 2020 ada 3 kes, 2014 22 kes, 2011 17 kes. So banyak perbezaan tu. Ini menunjukkan bahawa kes-kes yang berlaku dulu, kes-kes keganasan ni, memang beza dengan keadaan sekarang. Okey Tok, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu saya yang berada di studio, iaitu yang dihormati CP Datuk Huzair Mohamad. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, kita hampir-hampir berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi saya masih lagi nak berkongsi sesuatu sama dengan CP Datuk Huzair Mohamad. Sesuatu yang boleh ataupun kita terima hakikat, dan kita harus mengucapkan setinggi-tinggi tahniah ketika menjadi pengarah Jabatan Siasatan Jenayah di Polis Diraja Malaysia. Datuk sebenarnya telah meletakkan satu asas, satu tanda aras kejayaan yang cukup cemerlang sebenarnya, dan ini saya kira amat membanggakan kita. Tetapi ialah sudah tentulah, kalau kita Datuk pun sebut tadi tentang perubahan yang berlaku dari aspek teknologi sebenarnya. Perbuatan jenayah juga sebenarnya sudah menjadi semakin sophisticated tu, ya. Mereka juga mengikut perkembangan teknologi. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia sendiri dalam menghadapi perubahan seperti ini tu? Terima kasih tu. Dalam kita menghadapi perkembangan teknologi ni, kita cuma boleh membuat cadangan, Dok. Antara cadangan-cadangan yang telah kami propose, yang pertama adalah penggunaan e-plate bagi kenderaan-kenderaan. So saya rasa sudah tiba masanya lah. Kita ni, negara kita ni perlu menggunakan nombor pendaftaran yang standard, yang dilengkapi dengan chip keselamatan yang kita boleh locate, kita boleh kesan. Ini digunakan telah lama digunakan di negara-negara maju, dan juga termasuk di jiran kita, di Singapura dan di Thailand telah menggunakan ini. In fact, kalau kita tengok standard number plate yang without chip lah, yang tanpa chip ni, Indonesia pun pakai standard number plate. Vietnam pakai standard number plate, even Laos pun pakai standard number plate. Kita masih lagi menggunakan number plate yang cacat berbah, dan kita pun boleh menggunakan ikut suka fancy number plate dan sebagainya. So memang sudah sampai masanya tu. Sekiranya penggunaan number plate ni seragam, ia boleh mencegah
jenayah juga tu. Sukar untuk individu atau penjenayah ni untuk membuat nombor plate palsu dan sebagainya, sebab dia dah standard maybe satu jabatan, satu badan je yang membuat nombor plate ni. Dan of course dia akan meningkatkan kecekapan dan mengurangkan ketidakpatuhan ni. Maknanya orang nak langgar traffic light pun dia terpaksa patuh sebab nombor plate ni standard dan sebagainya. Dan tambah lagi kalau kita gunakan chip keselamatan ni, dia boleh locate, boleh trace dan boleh dia keluarkan gambar dan sebagainya. Dan secara khususnya bagi pihak JSJ, penggunaan e-plate ni, kita panggil e-plate ni, boleh membantu JSJ dalam menangani kes-kes kecurian kenderaan. So sekiranya kenderaan kita telah menggunakan nombor pendaftaran yang standard ni, so kecurian kenderaan ni mungkin kita boleh dapat kurangkan lah, kerana kecurian kenderaan itu adalah merupakan penyumbang tertinggi kepada kes jenayah di Malaysia. Curi motosikal, curi kereta, curi lori sebagainya yang tertinggi lah. Kiranya standard number plate ni ada, of course kita boleh mengesan, locate sebab dia ada chip keselamatan dan sebagainya. So itu antara cadangan yang telah kita propose lah, kita melalui dengan pihak JPJ dan sebagainya lah, akan bawa kepada Kementerian Pengangkutan di bawah bidang kuasa pengangkutan ya. Dan seterusnya kita juga telah mencadangkan pemantauan secara real time menggunakan CCTV yang ada artificial intelligence. Di beberapa lokasi yang ini private punya ada CCTV yang ada AI ni, artificial intelligence. Tapi pihak JSJ ni mencadangkan untuk kita bangunkan teknologi pemantauan menggunakan CCTV secara real time ni, dengan bantuan artificial intelligence ni, yang boleh kita tempatkan di tempat-tempat yang strategik. Contohnya di lapangan terbang, di pintu-pintu masuk sempadan kita, CIQ dan sebagainya, dan juga di kawasan-kawasan hotspot. Kerana kita ada data tu. Kita ada data penjenayah dan data-data sebagainya. Artificial intelligence ni boleh zoom dan fokus siapa yang melintasi kamera berkenaan. Dia boleh misalnya, of course kalau kita menggunakan teknologi artificial intelligence ni, dia boleh notify kita atau boleh memberi warning kita seseorang yang kita wanted tu, mungkin dia boleh bagi signal pada kita. Di negara-negara maju dah lama dia orang menggunakan dah ada benda tu. Dan juga saya juga mencadangkan CCTV ni boleh beroperasi secara mudah alih mengikut keperluan. So contohnya begini, sekiranya kita nak buat roadblock, kalau buat sekatan jalan raya, kita menggunakan CCTV juga. So CCTV dipasang dekat roadblock. Mungkin satu sekatan jalan raya tu 5 CCTV. CCTV atas untuk fokus lori dengan bas, CCTV untuk kenderaan kereta, CCTV yang bawah tu fokus number plate dia. Manakala CCTV yang 100 meter di sana itu kita fokuskan kepada mereka yang bertugas dan kereta-kereta ini. Di belakang tu pun kita fokuskan kepada ni 5 CCTV tu. Bomba kalau ada artificial intelligence ni lagi bagus. Jika seseorang penjenayah tu lalu di sekatan jalan raya tu dengan niat nak melakukan jenayah, dah tentu tidak akan, sebab dia punya muka dah di capture oleh CCTV ni. Menarik. Ya. Dan seterusnya tu dalam sistem ni juga dapat membantu PDRM untuk mengesan penjenayah dikendaki, mengesan kejadian jenayah, mengesan pelaku penjenayah dan mengesan kenderaan dan penjenayah, dan juga memberi amaran awal kepada petugas-petugas di lapangan secara real time. Dan seperti mana yang Datuk sendiri nyatakan tadi, teknologi ini sudah lama digunakan di negara-negara maju dan terbukti dalam pencegahan, dalam mengesan dan menangani jenayah ini. So kita wajar sampai masanya kita pun perlu. Dan saya pun pernah pergi ke beberapa negara seperti di UK, di China, memang CCTV banyak membantu. Dan sebagai satu kes contoh CCTV yang membantu dalam kes seorang pendakwa raya yang dibunuh,
the first lead yang kita dapat adalah melalui CCTV. Ya. Banyak bantu kita. Seterusnya tu yang ketiga, dari segi teknologi ni, perancangan pihak JSJ juga untuk membangunkan sistem dan mempertingkatkan kemahiran bagi kita menangani kes-kes jenayah cyber. Kita kena latih pegawai-pegawai kita dan kena expose pegawai-pegawai kita benda ni. Contohnya sekarang penjualan senjata api haram dalam internet, penjualan barang-barang curi dan sebagainya dalam internet, judi juga secara online. So kita kena expose juga kita ni. Dari segi exposure sebenarnya tu, dari segi dari aspek kerjasama di antara PDRM dan juga polis di luar negara lah, termasuklah Interpol sendiri, apakah Datuk melihat bahawa ianya mungkin boleh diperkukuhkan lagi ataupun ada lagi kelompongan-kelompongan yang perlu diisi ataupun dilihat secara serius tu? Ya, sudah semestinya untuk memang kita perlu mengisi kelompongan-kelompongan tersebut. Tambah-tambah lagi masa COVID ni, kita memang ada ASEAN Police, dan di samping itu kita ada Interpol. So memang kita saling bekerjasama. Untuk makluman itu, ASEAN ada pejabat di Malaysia, di KL. Interpol mempunyai pejabatnya di Singapura pun ada. So kerjasama ni memang ada, tapi agak sukar sekarang untuk oleh kerana pandemik ni. Tapi kita masih berhubung antara satu dengan lain, minta bantuan dan sebagainya lah. Dan satu lagi tu daripada perancangan kita exposure tadi, transaksi yang sekarang ni menggunakan cryptocurrency. Cryptocurrency ni sekarang ni adalah menjadi percakapan umum. Saya dulu pernah semasa saya di Sembilan dulu, ada satu email yang dihantar daripada luar negara, membuat ugutan untuk meletupkan stesen kereta api di Kelantan Pasir Mas. Sekiranya kita tak bayar Bitcoin. Masa tu tahun 2009 ataupun 2011 tu. So kita bertanya apa benda Bitcoin ni, tak tahu. So saya browse dulu, tengok dan sebagainya, barulah kita tahu apa itu Bitcoin, cryptocurrency ni. So pendedahan begini kita ada. Begitu juga semasa kes Nora N, ada satu budak perempuan yang hilang di Seremban. Juga telah ada email palsu yang meminta pembayaran melalui Bitcoin. So kalau kita tak tahu apa Bitcoin ni, sebab tu kita kena belajar. Okey tu, sayang sekali banyak lagi sebenarnya yang ingin saya kongsi bersama dengan Datuk Huzair, tapi masa mencemburui kita tu. Kita fikir 1 jam tu panjang sangat, tapi masa lagi tidak mencukupi. Apapun kami di ruang bicara ini ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada CP Datuk Huzair kerana sudi bersama kami di ruang bicara PDRM ini. Dan insya-Allah ialah Datuk pun dah akan bersara, jadi kami ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara nanti kepada Datuk. Dan saya percaya bahawa dengan pengalaman yang ada kepada Datuk, dengan pengalaman yang telah pun Datuk tanam kepada kaki tangan di Jabatan Siasatan Jenayah di PDRM, saya percaya bahawa mereka akan dapat menjalankan tugas mereka seperti apa yang dimatlamatkan oleh PDRM untuk mencapai satu kejayaan, satu kegemilangan dalam Jabatan Siasatan Jenayah di Polis Diraja Malaysia. Banyak terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara PDRM ini. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi dari masa ke semasa. Dan jangan lupa, kita masih lagi melawan, menentang COVID-19. Kita jaga keluarga kita, dan yang penting juga kita jaga negara kita. Jumpa lagi.